Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bersama saya lagi pada hari ini Cikgu Hani akan meneruskan pembelajaran topik komposisi kimia dalam sel bagi biologi tingkatan 4. Okey, seperti biasa saya akan memberikan penerangan terperinci berkenaan topik ini selama 15 minit. Kemudian kita semua akan berbincang soalan dalam modul yang telah disediakan oleh pihak Master Maths, dan pada akhir kelas kami akan buka soalan kepada mana-mana pelajar yang mana untuk bertanya soalan yang belum sempat kita bincang pada hari ini. Okey. Terlebih dahulu cikgu harap semua pelajar telah bersedia dengan modul masing-masing untuk kita teruskan subtopik yang baru iaitu protein. Baiklah. Pelajar semua boleh buka surat 10 untuk rujukan bersama. Jadi hari ini kita teruskan dengan protein. Jadi awak semua perlu tahu ya, protein ni adalah satu molekul kompleks yang besar dan komponen utamanya adalah karbon, hidrogen, oksigen dan juga nitrogen. Tapi kebanyakan protein ni dia memiliki sulfur dan juga fosforus. Kalau awak masih ingat lagi, minggu lepas kita belajar berkenaan dengan karbohidrat. Jadi kalau karbohidrat, komponen utamanya adalah karbon, hidrogen dan oksigen saja. Jadi untuk protein, dia ada tambahan nitrogen dan kadang-kadang ada juga unsur sulfur dan juga fosforus. Jadi monomer. Jadi sekarang bila kata mono, kalau awak semua masih ingat lagi, mono maksudnya satu. Jadi setiap satu daripada protein ni terdiri daripada asid amino. Jadi bila berlakunya proses kondensasi, maka dia akan membentuk protein, dan daripada protein dia boleh kembali menjadi amino asid melalui proses hidrolisis, sama macam karbohidrat. Jadi dua molekul asid amino ni boleh bergabung untuk membentuk dipeptida. Apa maksud dipeptida? Di maksudnya dua. Jadi sekarang ni kalau dia bergabung dua monomer, maka dia akan membentuk satu dipeptida. Okey, banyak molekul asid amino bergabung untuk membentuk satu polipeptida. Jadi kalau dia bergabung di antara banyak molekul-molekul asid amino, maka dia tidak lagi menjadi dipeptida tapi dia akan membentuk polipeptida. Ingat, poli adalah satu gambaran di mana terdapat banyak unsur. Jadi kalau awak semua masih ingat lagi, kalau kita belajar minggu lepas dalam topik karbohidrat pun juga kita menggunakan perkataan poli. Okey, ada dua jenis asid amino, sama ada asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perlu? Kalau kita kalau kita bayangkan sesuatu yang diperlukan, maksudnya kita perlukan, maksudnya kita tidak memiliki sesuatu benda tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan asid amino perlu. Maksudnya sekarang ni kita tidak mampu untuk menghasilkan sendiri amino asid tersebut. Jadi bila kita tak mampu untuk menghasilkan sendiri, maka kita memerlukannya daripada luar, terutamanya daripada makanan yang diambil. Okey, berbeza pula dengan asid amino tak perlu. Jadi bila dikatakan tak perlu, maksudnya badan kita memang boleh menghasilkan sendiri asid amino tersebut. Jadi bila kita dah boleh hasilkan sendiri, maka kita tak perlu mengambilnya lagi daripada luar. Baiklah, ini adalah persamaan yang terbentuk daripada hasil tindak balas asid amino. Jadi dekat sini pelajar dapat tengok bahawa dua asid amino boleh bergabung melalui proses kondensasi untuk membentuk dipeptida. Dan dipeptida tadi boleh dihidrolisiskan untuk membentuk kembali dua amino asid. Okey, saya harap pelajar tak ada masalah sebab benda ni masih sama juga dengan proses yang berlaku terhadap karbohidrat. Seperti yang pelajar dapat rujuk dalam slide ke-11. Jadi kat sini kita tahu terdapat dua jenis protein, dua kelas protein. Jadi kalau protein yang kelas pertama ni maksudnya dia mengandungi semua asid amino perlu. Maksudnya haiwan memang
macam manusia lah. Manusia ni terdiri daripada haiwan lah. Jadi haiwan ni, manusia ni dia dapat hasilkan sendiri. Jadi protein kelas pertama ni maksudnya memang badan manusia, badan haiwan dapat hasilkan sendiri. Manakala protein kelas 2 adalah maksudnya kekurangan beberapa asid amino perlu. Jadi sekarang ni manusia perlukan protein tersebut tapi tak dapat hasilkan sendiri. Disebabkan itu kita perlu mengambilnya daripada makanan. Jadi biasanya makanan ni kalau manusia makan, bila haiwan kita pun tak ada, maksudnya kita boleh ambilnya melalui pemakanan tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi terdapat kira-kira lebih daripada 20 jenis amino asid yang wujud secara semula jadi. Jadi semua amino asid ni akan membentuk pelbagai jenis peptida, polipeptida kerana semua jenis protein berbeza dari segi urutan asid amino dalam rantai polipeptidanya. Jadi dekat sini pelajar dapat rujuklah beberapa kepentingan protein di dalam sel. Pertamanya untuk menghasilkan sel baru, kedua untuk membaiki tisu yang rosak, ketiga untuk mensintesis enzim, antibodi dan juga hemoglobin. Jadi hemoglobin juga maksudnya sekarang ni semua boleh dikatakan semua komponen badan kita terdiri daripada protein. Jadi untuk membentuk bahan binaan contohnya keratin, kolagen, myosin itu pada tisu otot. Nampak tak sekarang ni? Sebab itulah kalau kita nak kekal awet muda, contohnya kita macam-macam yang kita lakukan untuk kita. Contohnya kita ambil suplemen kolagen. Kenapa? Sebab kolagen ni mampu untuk membentuk bahan binaan badan manusia. Jadi di sini kita nampaklah kepentingan protein tu. Okey, dan akhir sekali penguraian protein atau polipeptida dalam enzim pencernaan memberikan kita tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Jadi sebab tu kalau perasan kalau orang-orang yang berminat untuk diet, biasanya mereka akan diet karbohidrat tapi mereka masih ambil protein. Kadang-kadang tu memang mereka hanya ambil protein je setiap hari sebab dia tahu sebab setiap penguraian protein akan menghasilkan tenaga. Jadi untuk mengelakkan daripada pengambilan karbohidrat, kita boleh dapatkan tenaga melalui protein tapi dalam masa yang sama kita tak nak pengambilan karbohidrat. Jadi polipeptida ni akan diuraikan kepada asid amino yang kemudiannya digunakan semula untuk membina molekul protein yang diperlukan oleh badan. Nampak tak kepentingannya kalau kita ambil protein dalam pengambilan makanan berbanding kita mengambil karbohidrat. Seterusnya, okey, pelajar semua dapat rujuk slide ke-14. Kat sini kita nampak kita pergi kepada lipid. Jadi lipid ni sama macam karbohidrat. Kenapa? Dari segi unsurnya sahaja. Jadi lipid ni sama tahu dia memiliki terdiri daripada komponen karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi nampak tak kat sini kenapa orang-orang yang diet memang akan kurangkan karbohidrat selain daripada lemak. Sebab komponen bagi lemak dan juga karbohidrat adalah sama, terdiri daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi kat sini nisbah atom hidrogen lebih tinggi berbanding oksigen. Jadi dalam unsur lipid ni dia atom hidrogen ni lagi banyak berbanding oksigen. Okey. Lipid ni dia tak larut dalam air tapi larut dalam larutan organik contohnya alkohol, ether dan juga kloroform. Jadi terdapat 4 jenis lipid iaitu lemak, lilin, fosfolipid dan juga steroid. Okey, first kali kita pergi kepada lemak. Jadi lemak ni adalah triglycerida. Apa maksud triglycerida? Maksudnya 3 molekul asid lemak dicampur dengan satu glycerol. Jadi melalui proses kondensasi dia akan membentuk satu molekul lemak ataupun minyak dan juga air. Jadi kalau nampak kat sini, tindak balas ini adalah tindak balas berbalik. Jadi dia boleh menghasilkan satu molekul lemak dan juga dia boleh dipecahkan semula kepada asid lemak dan juga glycerol. Jadi di sini proses yang terbentuk adalah hidrolisis. Jadi saya rasa memang pelajar memang senang untuk ingat benda ni. Sebab apa? Sebab proses yang terlibat sama saja, iaitu kondensasi untuk membentuk satu molekul dan hidrolisis untuk memecahkan molekul. Okey, jadi triglycerida ni dapat dihidrolisiskan melalui tindak balas hidrolisis dan okey, kena tengok sini, glycerol adalah sejenis
alkohol, sebab itulah kita panggil glycerol. Ingat kalau ada perkataan OL di belakang ni, kalau kita sama macam belajar kimia, OL ni menggambarkan alkohol. Jadi sejenis alkohol 3 karbon. Jadi kat sini ada 3 karbon sebenarnya. Yang mana di sini ada 3 kumpulan hidroksil. Jadi dekat sini sebenarnya dia ada OH, OH dan OH. Jadi di sini bila dia ada OH ni, sebab itulah bila dia nak membentuk molekul lemak ni, dia akan buang hidroksil kat sini dan hidroksil akan mengambil salah satu daripada hidrogen daripada molekul asid lemak. Jadi di sini ada satu ruang untuk bergabung dengan molekul asid lemak. Jadi ada 2 jenis lemak, iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Baiklah, di sini pelajar dapat rujuk persamaan di antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Jadi kedua-dua unsur lemak tepu dan lemak tak tepu ni, bila kita kata saja lemak, maksudnya terdiri daripada karbon, hidrogen dan juga oksigen. Jadi kedua-duanya ada glycerol dan juga asid lemak dan memiliki molekul yang tidak berkutu. Baiklah, di sini awak dapat tengok perbezaan di antara lemak tepu dan lemak tak tepu ni. Kalau tengok lemak tepu ni, semua ikatan di antara atom-atom karbonnya adalah ikatan tunggal. Berbeza dengan lemak tak tepu. Untuk lemak tak tepu ni ada satu ikatan ganda 2. Jadi pelajar tahulah bila satu ikatan ganda 2, maksudnya bila diputuskan salah satu ikatan, maka dia boleh tambah lagi hidrogen dekat sini. Sebab itulah lemak tak tepu dia tidak berbahaya. Sebab apa? Sebab dia masih lagi boleh bertindak balas dengan unsur-unsur lain. Jadi dia tidak akan membentuk lemak lah. Jadi di sini dia boleh keluar daripada badan kita. Sebab dia, kalau lemak tepu ni, dia akan termendak dalam badan. Berbeza dengan lemak tak tepu ni, dia boleh bagi bertindak balas. Jadi kita boleh singkirkan dia. Okey. Untuk lemak tepu, dia tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon telah tepu. Berbeza dengan lemak tak tepu ni, ikatan ganda 2 ni masih boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon ni adalah tidak tepu. Okey. Biasanya dia didapati dalam bentuk pepejal dalam suhu bilik. Macam awak tengoklah, kalau awak tengok dalam haiwan macam mana. Kan lemak haiwan kan dia berketul, tapi berbeza dengan lemak tak tepu ni. Biasanya kita dapati dia dalam bentuk cecair. Macam lemak minyak masak, minyak zaitun. Jadi semua tu bagus untuk pengambilan kita ya. Okey, sumbernya kita tengok mentega dan juga lemak haiwan. Dan kalau lemak tak tepu ni kita boleh dapatkan melalui minyak zaitun. Dan juga semualah jenis minyak-minyak sayuran, minyak-minyak tumbuhan. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada contoh-contoh lain bagi lemak. Okey, jadi kat sini contohnya lain adalah lilin. Iaitu lilin ni dia ada satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul glycerol dan bersifat kalis air. Kemudian ada fosfolipid di mana komponen utama membran plasma. Macam yang kita dah belajar, fosfolipid, dui lapisan fosfolipid kan. Jadi sekarang ni komponen utama bagi membran plasma terdiri daripada satu molekul glycerol yang bergabung dengan 2 molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Dan akhir sekali adalah steroid. Steroid merupakan sebatian lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Jadi dalam steroid tak ada asid lemak. Contohnya apa? Kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Jadi penting ke sebenarnya lipid dalam sel ni? Okey, sebenarnya bukan semua lipid ni berbahaya. Jadi sebenarnya ada kepentingan lipid untuk badan kita. Pertamanya, dia berfungsi sebagai simpanan tenaga bagi haiwan, pelapik untuk melindungi organ dalaman. Jadi organ dalaman ni dilindungi oleh lipid. Penebat haba bagi haiwan. Kalau lilin pula merupakan komponen penting dalam kutikel yang menutupi epidermis daun dan sebum yang dirembeskan oleh kulit kita. Dan akhir sekali glycolipid berfungsi memastikan kestabilan membran plasma dan membantu proses pengenalpastian sel. Dan last, kolesterol penting bagi sintesis hormon. Itu sahaja daripada saya hari ini. Selamat menjawab latihan yang telah disediakan. Terima kasih.